Okay, Assalamualaikum semua. Kita bersiaran dalam berita hari ni. InsyaAllah Ana akan teruskan bab seterusnya tentang dakwah, qawaid dakwah, karya Dr. Imam Syed. Bab pertama adalah tentang dakwah adalah jalan keselamatan dan kejayaan. Bila kita sebut pasal kejayaan ni, apa yang datang dalam kepala kita? Ada macam-macam kan. Dalam bahasa Inggeris kita panggil sukses, bahasa Melayu kita panggil berjaya lah, bahasa Arab dia panggil sebagai najah. Najah ni kalau kat Malaysia je lah orang nama najah kan. Tapi najah ni secara spesifiknya bukan hanya kejayaan di dunia, tapi juga adalah kejayaan di akhirat. Jadi bila kita baca tajuk ni, dia kena minda kita bukan hanya berfokus pada dunia lah, dia termasuk sekali dengan akhirat. Jadi penulis membawa kita kepada basic dakwah. Yang paling basic sekali adalah tujuan hidup manusia. Kata-kata antara pujangga kata, kalau manusia ni dia tahu tujuan hidup dia, dia akan mengeluarkan yang terbaik. Jadi kalau kita tahu kenapa kita berdakwah, the very basic objective, InsyaAllah kita akan keluarkan yang terbaik. Jadi apa basic ataupun asas? Dan asas ni bukan hanya asas kepada dakwah, bahkan asas ni juga adalah asas kepada tajuk-tajuk seterusnya. Asasnya adalah tujuan hidup manusia itu sendiri, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Az-Zariyat ayat 56, tidaklah kami menciptakan manusia dan jin itu kecuali untuk beribadah kepada kami. Jadi penulis merekodkan tafsir Al-Razi dalam ni yang mengatakan bahawa antara maksud daripada ayat ni adalah beribadah kepada Allah ni maksudnya mengagungkan Allah, yang pertama. Yang kedua adalah berbuat baik kepada makhluk. Kita pun tertanya-tanya kenapa dua benda ni, mengagungkan Allah dan berbuat baik kepada makhluk. Jadi kita dapat tahu yang semua kalau kita tengok dalam kehidupan, kalau kita buat baik kan, semua kebaikan tu mesti, kalau sebagai seorang Muslim, dia akan boleh parking bawah dua benda ni. Dalam ibadah kita sehari-hari, sama ada dalam mood kita membesarkan Allah, dan ataupun dalam mood kita buat baik kepada manusia ataupun makhluk. Contohnya kita tak buang sampah ke rata-rata, kita buang sampah dan sebagainya. Okey, itu satu. Yang kedua adalah penulis mengambil daripada tafsir tu, dia mengatakan bahawa dakwah ni ada kaitan. Kenapa? Sebab nak sembah Allah kan, daripada dulu asal-asalnya kita tak tahu macam mana nak sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Penyayang. Dia hantarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepada kita macam mana nak beribadah dengan cara yang terbaik, dengan cara yang paling betul. Jadi kita tak akan mampu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang sebetul-betulnya tanpa panduan. Kalau kita nak bergantung pada akal kita sahaja, kita tak tahu cara yang sebenar kan. Jadi diturunkanlah Nabi Muhammad bersama wahyu untuk menjadi panduan bagi kita semua dan kawan-kawan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk menyampaikan, untuk mengajak, untuk menerangkan kepada kita macam mana nak beribadah kepada Allah. Sebab tadi kita kata tujuan hidup kita untuk menyembah Allah kan. Tapi persoalan dekat sini, kita tak tahu macam mana. So kita perlukan guidance. Itulah datangnya Rasulullah SAW. Jadi
agama Allah Subhanahu Wa Taala ni supaya dapat menghidupkan agama ni sampai hari akhirat, supaya tak terputus. Jadi mulianya kerja dakwah ni sebabnya dia membantu orang untuk beribadah kepada Tuhannya, untuk sampai kepada tujuan hidup. Sambil-sambil dia sendiri pun belajar macam mana untuk mengenali Tuhan dia kan. Itu satu. Yang kedua daripada tafsir Imam Razi tadi adalah beribadah kepada Allah ni adalah berbuat baik kepada makhluk. Berbuat baik kepada makhluk dalam kata kita mengajak orang kepada kebaikan tu mestilah daripada kasih sayang. Kita nak kebaikan untuk orang lain seperti mana kita nak kebaikan untuk diri kita sendiri. Kita tak nak baik seorang-seorang. Dan kita nak orang rasa apa yang kita pernah rasa. Kalau kita rasa nikmat dengan agama ni, kita rasa indahnya beriman kepada Allah, rasa keselamatan yang kita dapat, dijauhkan daripada hal-hal yang buruk kan, daripada perbuatan yang kecil, riba dan sebagainya. Kita pun nak ajak benda tu. Dan itulah kerja dakwah, datang daripada kasih sayang. Kita nak buat kebaikan. Itulah dua komponen dakwah yang ada dalam tafsir ayat tu sahaja. Tidaklah kami ciptakan manusia dan jin kecuali beribadah kepada kami. Okey. Seterusnya adalah penulis Dr. Hamam Said mengatakan bahawa dakwah ni tak ada kerugian padanya. Kadang-kadang kita rasa macam contohnya kita bekerja 8 jam, ada orang 12 jam kerja. Dia dapat gaji tapi dia rasa rugi juga. Kenapa? Sebab masa dia rasa macam dia buat benda dia tak suka. So dia tak dapat nak enjoy masa tu. Dia rasa rugi. Tapi dalam dakwah ni, setiap detik saat, setiap keringat, setiap tapak kaki, setiap duit yang kita belanjakan, Allah dah janji ganjaran dia. Kita yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takkan menjadikan satu amal soleh tu secara sia-sia. Tak akan. Itu janji dia. Dan betapa banyak janji yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada para pendakwah, orang-orang yang meneruskan dakwah. Dalam Al-Quran ada banyak kan janji-janji. Kita pegang janji-janji tu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala mustahil tidak memungkiri janji. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memungkiri janji. Okey. Itu satu. Yang kedua, tidak rugi ni dari segi apa? Tidak rugi dari sudut kita menjadi orang yang memperbanyakkan kebaikan-kebaikan dekat muka bumi ni. Dan kebaikan tu satu hari nanti akan kembali kepada kita. Hari ni kita mendidik orang, kita mendidik contohnya anak-anak usrah kan. Nanti anak-anak usrah tu mungkin jadi guru kepada anak-anak kita. Contohlah, itu adalah contoh yang agak duniawi, tapi ya, kebaikan tu kalau kita sebarkan akan banyaklah ia, dan akan kembali kepada orang yang memberikan. Ataupun dalam satu keadaan rasa gembira
mana Nabi Muhammad ada, ataupun orang yang berdakwah tu ada, Allah Subhanahu Wa Taala takkan musnahkan kan. Jadi selagi mana ada orang yang mengajak kepada kebaikan, selagi mana kita panggil kilang-kilang kebaikan tu ada, akan terlindunglah kita daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak hadis akhir zaman yang diceritakan kepada kita bahawa kemusnahan tu akan berlaku apabila tersebarnya keburukan, kemaksiatan, kemungkaran terlalu tersebar. Sebab orang-orang yang jahat tu banyak. Orang-orang yang soleh tu sikit, dan mungkin orang soleh tu dia sendiri soleh, dia tak ada kekuatan untuk menyampaikan pada waktu tu sebab terlalu besarnya kejahatan. Itu akhir zaman, hadis-hadis akhir zaman yang kita boleh rujuk. Tapi nak cakapnya bukan tentang siapa baik siapa buruk, tapi nak cakapnya kepentingan dakwah untuk meneruskan kebaikan atas muka bumi ini supaya kita terlindung daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sendiri tak nak Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada kita. Sebab dakwah ni kita ingat macam sunat kan, kita ingat macam buat bila-bila boleh je lah, ustaz-ustazah je lah buat. Tapi sebenarnya mengajak kepada yang makruf, mencegah kemungkaran tu adalah tanggungjawab semua orang Islam. Banyak sangat ayat Quran dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang cakap tentang itu. Itulah dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Munkarnya bukan hanya semata-mata maksiat. Munkarnya adalah kecacatan sistem. Contohnya kemiskinan, tak ada pekerjaan kan, kemelaratan, siapa lagi, kekerasan, keganasan rumah tangga, ekstremisme dan sebagainya. Itu semua jenis-jenis kemungkaran yang mana kita perlu banteras dengan ilmu, dengan kebijaksanaan. Dan Ana suka petik kesimpulan terakhir Dr. Hamam Said dalam bab ni. Dia kata kejayaan yang kita impikan daripada dakwah ni bukan kejayaan fardi, bukan kejayaan individu, tapi adalah kejayaan masyarakat, kejayaan pemikiran, pembebasan, kemerdekaan yang menyeluruh. Kan kita nampak dakwah ni sebagai satu nadi kehidupan. Macam contohnya tanah tu keras, kita nak hidupkan pokok, kita kena siram air supaya tanah tu lembut kan. Dakwah tu macam air tu lah, lebih kurang. Jadi setakat ni saja. InsyaAllah kita akan teruskan kepada bab seterusnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.